أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Setia Alam. InsyaAllah kita akan sambung semula kitab Adab fi Sulukil Murid ini yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad. Kita masih lagi pada fasal yang ketiga, pada menyatakan menjaga hati dari segala bisikan, segala penyakit dan segala lintasan yang jahat. Dan kita masuk pada muka surat yang 32 bagi yang ada kitab, muka surat 32. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumihi fi darini amin. لأن الزاهد من لو أقبل الناس عليه بتعظيم وبذل الأموال لكان يعرض عن ذلك ويكرهه وهذا يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن أجهل منه. Jadi kata pengarang Al-Habib Abdullah bin Ali bin Haddad bermaksud, sebelum itu perbahasan mengenai riya, sebelum itu perbahasan mengenai kibir, sombong, ya, maka ya dijelaskan pula dalam perenggan ini tentang sifat zuhud. Terjemahan dia, ini kerana orang yang zuhud, yakni yang tidak cinta dunia, adalah orang yang jikalau manusia menghadapkan ke atasnya dengan pengagungan dan mengorbankan harta-harta, nescaya dia berpaling dari yang demikian itu dan dia membencinya. Orang ini, yakni orang yang riak pula, mencari-cari habuan dunia dengan amalan akhirat, maka siapakah yang terlebih bodoh daripadanya? Dia masih lagi membahas mengenai perihal riak dan dikaitkan dengan sifat zuhud pula.
Jadi apa makna zuhud kata para ulama tasawuf? Jadi makna zuhud itu ialah tidak cinta kepada dunia ataupun tidak cinta akan dunia, dan menggunakan hal perihal dunia untuk melakukan amal bakti kepada Allah. Yang ni orang yang zuhud. Zuhud ni dalam sebuah hadis disebut hahuna. Iman, taqwa, zuhud, Nabi tunjuk dengan jari telunjuk Nabi di sini. Hahuna, di sini. Dia bukan nak nampak pada appearance luaran itu semata, tidak. Kerana ia ni adalah perkara dalam. Kenapa disebut perkara dalam? Contohnya iman dan takwa. Kita ambil contoh iman. Orang yang munafik, na'udzubillah min zalik, mereka ni sebenarnya beriman ke tidak? Tidak sebenarnya. Tapi orang tak tahu. Zahirnya orang tak tahu. Tapi di hatinya langsung tidak beriman kepada Allah, wal-iyyazubillah min zalik. Begitu juga dengan takwa. Kalau takwa ni maknanya buat apa yang Allah Ta'ala suruh, betul? Dan tinggal apa Allah larang. Tapi hak benda yang dalam boleh tahu tak? Kalau luaran nampak dia tidak zina, dia tidak bunuh orang, dia tidak curi sebagainya. Tapi kalau maksiat hati, nak tahu bagaimana? Nampak tak? Di situ juga disebut takwa tu di sini. Isyarat daripada baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan zuhud, ya, di sini. Benda hak dalam, ya. Mungkin dia kaya, tak semestinya dia riak ataupun tak semestinya dia kibir. Bahkan dia orang yang zuhud, orang yang tidak cinta pada dunia, tapi dunia datang kepada dia. Ada kisah-kisah daripada para awliya mengenai perkara ini. Tak apa, nanti kita tengok dia punya takrif dulu, ya. Zuhud itu ialah tidak cinta akan dunia dan menggunakannya dunia itu untuk melakukan amal bakti kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Lagi sambungan bagi yang mencatat. Juga kata sesetengah ulama, itu tak ada kat dalam tu. Ni catatan dekat mana? Perenggan yang pertama tu catatan pada zuhud. Kalau nak catat, ada dia punya catatan. Juga kata sesetengah ulama bahawa zuhud itu ialah mengingatkan kesenangan dunia untuk mendapat kemuliaan akhirat. Tu. Itu dia. Jadi di dalam kitab Munabbihat 'alal Isti'dad, kitab apa dia? Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, dinukilkan pendapat Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapakah beliau? Beliau ni ulama, beliau ni sahabat Nabi, sepupu Nabi, ahli keluarga Nabi. Apabila beliau menghuraikan kalimah zuhud tu terdiri daripada berapa perkataan, beberapa huruf, Ustaz? 3 huruf. Huruf apa? Huruf zai. Huruf apa? Huruf ha. Huruf apa? Huruf dal. Tu. Tu. Beliau kata az-zuhdu thalathatu ahruf. Dia kata zuhud ini terdiri daripada 3 huruf. Pertama zai, kemudian huruf ha, kemudian huruf dal. Jadi kata beliau, huruf zai itu isyarat kepada ataupun menunjukkan kepada zadun. Apa makna zadun? Yakni bekal menuju akhirat. Bekal
menuju akhirat. Tu ada dia punya isyarat dia, huruf zai, huruf ha, huruf dal. Tu yang kedua, huruf ha, isyarat kepada hidayah, hidayah kepada ataupun menuju agama. Tu dan yang ketiga, huruf dal. Huruf dal isyarat kepada dawam. Apa makna dawam? Senantiasa dia berada dalam ketaatan. Tu zuhud bukan nampak poncong camping semata-mata, baju-baju tampal koyak-koyak, tak, bukan semesti. Di sini ya disebut bekal menuju akhirat, zai. Huruf ha isyarat kepada hidayah menuju agama, dan huruf dal yang menunjukkan dawam, yakni senantiasa dia tu berada di dalam ketaatan. Adapun dalam riwayat yang lain, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan huruf zai itu isyarat kepada apa? Tarkuz zina. Tarkuz zina. Tak faham Tarkuz zina. Apa makna zinah? Zinah itu bukan yang zina tu. Zinah ni maknanya perhiasan, meninggalkan perhiasan. Itu satu. Dan huruf ha isyarat kepada tarkul hawa. Apa makna tarkul hawa? Meninggalkan hawa nafsu. Tu isyarat yang kedua, huruf ha. Dan yang ketiga, huruf dal. Huruf dal isyarat kepada tarkud dunia, meninggalkan dunia. Bukan makna meninggalkan dunia tu dia meninggal dunia dah. Jadi dunia tu tidak ada di dalam hatinya. Walaupun kita duduk dalam dunia, kita pakai baju, kita makan, kita naik kereta isi minyak. Saya tak isi minyak lah, kita orang bawa kereta elektrik tu, saya charge je, tak kisahlah. Yang penting gunakan dunia tetapi untuk sarana akhirat. Jadi ini yang disebut huruf zal, huruf ha, huruf dal, isyarat. Jadi bila mana zuhud ni dikatakan, iaitu orang yang dia membebaskan dari jiwa raga dia daripada segala rupa kesenangan dan kemewahan dunia. Bukan bererti dia meninggalkan dunia sama sekali, tetapi dunia itu sendiri yang dia duduki, yang dia diami, segala macam isinya digunakan sebagai alat untuk menegakkan agama dan syiar Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dia. Dan dia meletakkan dunia itu di tangan dia. Tu selalu sebut dunia di tangan bukan di hati. Nak sebut tu senang tapi nak buatnya susah. Tu. Jadi orang yang dunia dia di tangan bukan di hati, maka apa dia? Natijah daripada itu akan selamat, sejahtera hati nuraninya, batinnya. Dan dia akan terselamat. Dia ni akan terpelihara, dan yang disebut sebagai selamat ataupun sejahtera batin ataupun hati nuraninya ada tandanya, kata ulama tasawuf. Apa tandanya? Tanda yang pertama disebutkan apabila seorang itu selamat ataupun sejahtera batinnya, hatinya, dia ada tanda. Tanda yang pertama iaitu dia ni tak terlalu gembira apabila dapat sesuatu. Pertama. Dan juga tidak terlalu sedih apabila kehilangan sesuatu. Di situ. Dan pada dia segala apa benda, harta benda dunia yang ada di dunia ni, dia faham bahawasanya ia merupakan pinjaman semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ada di dalam Al-Quran, boleh buat catatan, surah Al-Hadid ayat 23 ada sebut tentang perkara ini. Likai la ta'saw ala ma fa'atkum fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Disebut di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 23 agar kamu sekalian tidak akan merasa sedih terhadap apa yang luput daripada kamu dan tidak akan merasa terlalu gembira dengan apa yang mendatangi kamu. Sesungguhnya wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong dan membangga diri. Jadi orang yang sejahtera hatinya, yang ada zuhud di dalam hatinya, tidak merasa gembira, terlalu gembira jika mendapat sesuatu, bahkan tidak terlalu sedih apabila kehilangan sesuatu, berdasarkan surah Al-Hadid ayat 23. Yang kedua, tanda bagi orang yang selamat sejahtera batinnya ataupun hatinya adalah senantiasa memandang sama sahaja apabila dipuji ataupun dicela manusia. Dia tak rasa lebih, tak rasa kurang, sama saja. Pujian celaan sama saja. Kerana kita manusia, tak ada yang terlepas daripada cela, tak ada yang terlepas dari kekurangan, kesilapan. Bukannya maksum. Tapi apabila kita tahu yang kita ni bukan maksum, tak bermakna kita boleh sebarangan mencela-cela. Bahkan sekiranya orang tersebut mulia, contohnya di sisi Allah dan Rasulnya, tidak boleh sebarang-barang. Para ahli keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, para wali-wali Allah, para ulama-ulama, tak boleh sebarang-barangan. Begitu. Walau tiada siapa pun di antara mereka yang maksum, namun perlu kita ingat mereka ni dalam kategori mahfuz, yang Allah pelihara. Di situ. Yang ketiga, orang yang ada tanda di hatinya selamat dan sejahtera adalah senantiasa berasa tenang apabila berhadapan dengan ujian Allah, dan hatinya senantiasa rindu, senantiasa cinta, senantiasa redha apabila nak melakukan amal kebajikan. Tu antaranya yang disebut oleh para ulama tasawuf mengenai zuhud itu. Jadi sebab itu Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad pesan kepada kita untuk menjadi orang yang tidak menyintai dunia. Bahkan dunia itu akan sirna, dia tidak akan kekal lama. Pasti dia ada tamat tempohannya. Bila tamat tempohannya? Kiamat tiba, tiupan sangkakala yang pertama. Habis cerita, tutup habis. Tu. Jadi sebab tu Imam Haddad kata, wa hadha yatlubu ad-dunya bi'amalil akhirah faman ajhalu minhu. Orang ni, orang yang mencari-cari habuan dunia dengan amalan akhirat, maka siapakah yang terlebih bodoh daripadanya? Di situ. Jadi diberi penekanan agar senantiasa beringat tentang hal perihal ini. Baik, kita tengok ke bawah. Wa idza lam yaqdir 'ala az-zahdi fi ad-dunya wa yanbaghi lahu an yatluba ad-dunya min al-maliki laha wa huwa Allah, fa inna qulubal khalaiq biyadihi yuqbilu biha 'ala man aqbala 'alayhi wa yusakhiruha lahu fima yasha. Terjemahan dia, dan jika dia seseorang itu tidak mampu sama sekali zuhud terhadap dunia,
Maksud tidak mampu sama sekali ni tak boleh 100% dia. Di situ. Sebenarnya walaupun dia barangkali merasakan dia tidak mampu sama sekali untuk zuhud, apabila dia mengetahui sebab bagi nak dapatkan zuhud itu, insya-Allah dia boleh. Kan disebut di sini, dan jika dia tak mampu sama sekali zuhud, makna 100% ke, tapi kalau dia tahu sebab nak dapat zuhud itu, insya-Allah dia boleh tingkatkan kezuhudan dia di dalam hati. Macam mana nak tahu ataupun sebab bagi nak dapat zuhud itu? Ulama kata ada 3 perkara. Di situ. Pertama, takut akan neraka Allah Ta'ala. Jadi dia akan boleh buat hatinya menjadi zuhud. Nombor 2, mengharapkan semata-mata nikmat daripada Allah. Jadi dia nak dapat kan, dia nak dapat benda tu, dia kena tahu sebab nak dapat macam mana, cara nak dapat macam mana. Takut akan neraka Allah. Nombor 2, mengharapkan semata-mata nikmat daripada Allah. Dan yang ketiga, memalingkan dirinya daripada segala perkara yang melalaikan, yakni selain daripada Allah. Dia tidak fokus, dia hanya apa dia? Ingat kepada Allah Ta'ala semata. Dia cuba. Namun disebutkan, dan jika dia seseorang itu tidak mampu sama sekali zuhud terhadap dunia, maka sayugia baginya, sepatutnya sayugia sepatut baginya bahawa dia mencari dunia dari pemiliknya. Maksud mencari dunia di sini adalah apa maksud dia? Mengambil sekadar keperluannya. Kita perlu kepada dunia, namun ambil sekadar keperluannya. Tu dhabit di situ. Jadi keperluan manusia ni ada apa? Sebenarnya pada hakikatnya tak banyak tahu mana. Makanan, pakaian, perkakas rumah contohnya. Kalau lelaki perempuan tu menikah, dan harta. Ada 6 keperluan kata para ulama. Jadi orang yang zuhud ini dia akan mengambil sekadar keperluannya sahaja. Mana yang cukup. Dia juga disebut qanaah. Dan apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka, tidak mereka sia-siakan, bahkan menjadikan semua yang Allah kurniakan kepadanya itu ada nilaian ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu disebutkan dalam kitab kita, dan jika dia seseorang tidak mampu, tadi kita dah sebut, kalau tak mampu, at least dia kena tahu sebab macam mana jadi zuhud sama sekali terhadap dunia, maka sayugia baginya bahawa dia mencari dunia dari pemiliknya, dan dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahawasanya Allah Ta'ala yang memiliki akan segala sesuatu. Maka sesungguhnya hati-hati segala makhluk di dalam kekuasaannya milik Allah Ta'ala belaka. Dia akan menghadapkan segala hati manusia ke atas sesiapa yang menghadap taat kepadanya, dan dia menundukkan segala hati makhluk itu baginya pada barang yang dia kehendaki. Jadi itu berkenaan dengan zuhud kurang lebih. Dan antara kisah yang menjadi ataupun kisah yang masyhur tentang orang yang zuhud ini adalah satu orang sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Jadi Mus'ab bin Umair ni muasalnya adalah seorang yang daripada golongan kaya lagi bangsawan. Hidupnya mewah daripada kecil, hidupnya senang mewah. Dijaga, dimanjai oleh ibu bapanya, dan diberikan pakaian yang hebat-hebat, yang mewah-mewah, wangian yang sangat wangi. Bahkan dia berwajah yang sangat tampan. Orang kata package lah. Masya Allah, ada belaka. Subhanallah. Kalau beliau datang je, kalau beliau lalu kan di satu tempat tu, orang tahu dah dia tu Mus'ab, pasal wangian dia tu memang one of a kind lah. Memang dia je. Macam tu. Pakaiannya hebat. Pakaiannya saja berharga 200 dirham.
200 dirham ni kalau sekarang ni 1 dirham antara 20 ke 30 ringgit lah. Boleh kurang macam tu. 22 ringgit ke 23 ringgit lah. Kita katalah antara 20 ke 30. Kalau 20 kali 200 berapa? 4,000, betul tak? Kalau 30 kali 20 6,000 kan. Dia punya mahal lah. Masya Allah, tabarakallah. Kita kalau ratus-ratus pun dah mahal, ribu-ribu. Gitu. Tetapi apabila dia masuk Islam, ringkasnya dia tinggalkan semua. Pernah dia ni dikurung di rumahnya, tak diberi keluar. Hingga apa dia? Sehinggalah dia mak bapak dia, khususnya mak dia, untuk apa? Dia kembali kepada kepada agama asal. Tak nak. Dia tak nak. Jadi dapat peluang melarikan diri. Mus'ab bin Umair melarikan diri dan mulanya ke Habsyah. Kemudian sekembalinya ke Habsyah, kemudian Nabi SAW perintah pergi ke Madinah pula. Awal Madinah yang awal, yang menjadi imam di sana bersama Abdullah bin Maktum kalau tak salah saya. Dua-dua, satu jadi imam, satu jadi Bilal di Madinah sebelum Nabi datang, yang peristiwa Nabi hijrah ke Madinah. Dan Mus'ab bin Umair ini, subhanallah, Nabi pernah tengoknya dan Nabi rasa sedih. Nabi tengok dia, Nabi perhati, tengok, jadi sedih. Sebab apa? Mus'ab ni waktu ketika hayat dia, masa dia sebelum Islam, memang terkenal dengan yang tadi kita sebut, kemewahan dia, pakaian dia. Bergenang air mata Nabi SAW melihat Mus'ab. Sebab apa? Tengok pakaiannya pun, ada sehelai, ada satu kain saja, bertampal-tampal pula tu. Tampal pula, ada yang tampal dengan kulit pula. Begitu. Jadi Nabi SAW kata, berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, bahawasanya Mus'ab ini telah menjual dunianya untuk akhirat. Masya Allah. Begitulah kehidupan Mus'ab bin Umair, sehingga kan pada satu ketika di dalam peperangan Uhud, ketika mana tentera Islam sedang diasak begitu hebat oleh tentera kafir musyrik, dan Mus'ab bin Umair ini sedang memegang panji Islam, dia sedang pegang dengan tangan kanannya, ditetak putus oleh musuh Islam, dipegang dengan tangan kiri pun, masa berperang ditetak dengan oleh musuh tangan kirinya, hingga tangan dua yang kudung itu tak nak panji Islam itu, tak nak panji itu supaya jatuh, dia pegang dengan tangannya yang kudung, tekap ke dada. Allahu Akbar. Begitu. Dan dia meninggal dunia ketika mana anak panah tu menusuk tepat ke dadanya, maka meninggallah dia, syahid, syahid di dalam peperangan Uhud. Allahu Akbar. Jadi ketika mana baginda Nabi SAW hadir pada saat-saat penguburannya, maka Nabi SAW sedih sekali lagi. Kenapa Nabi sedih sekali lagi? Ternyata Mus'ab ini terlalu miskin hingga tidak cukup kain untuk menutupi mayatnya. Jadi ketika mana kain tu ditarik ke kepala, ternyata kaki dia terdedah pula. Lalu Nabi SAW bersabda, selimutkanlah kepalanya dengan kain itu dan tutupkanlah kakinya dengan daun-daun azkar. Kata Nabi SAW. Jadi itu antara lain satu kisah tentang pemuda sahabat Nabi radhiyallahu anhu, iaitu Mus'ab bin Umair, yang satu ketika kehidupannya begitu mewah, dia tinggalkan semata-mata kerana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi perlu kita ingatkan di sini, zuhud tu adalah perkara hati. Jangan kita lihat, jangan kita sangka orang yang mungkin terlihat hidupnya senang tapi ni tak zuhud ni, tak. Kita tak boleh kita berkata macam tu, kerana zuhud itu adalah perihal hati. Tetapi susah
bila mana ada orang diuji oleh Allah kesenangan, kekayaan, kemewahan, susah nak zuhud, susah tak nak riak, itu memang satu perkara yang tidak boleh dinafikan. Tapi kalau dia boleh ada perkara tersebut, buang segala sifat-sifat mazmumah, tanamkan segala sifat-sifat mahmudah, maka masya-Allah tabarakallah. Baik. Wa ammal hasadu fahuwa mu'adatullahi zahirah wa munaza'atun lahu fi mulkihi biniyatu li'annahu subhanahu idza an'ama 'ala ba'di 'ibadihi min ni'matin fala shak annahu muridun li dzalika wa mukhtarun lahu idh la mukriha lahu ta'ala. فإذا أراد العبد خلاف ما أراد مولاه فقد أساء الأدب واستوجب العطب. Adapun hasad, iri hati, adalah permusuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala secara zahir, secara nyata, direct, memberontak kepadanya, kepada kerajaannya secara jelas. Terjemahan daripada yang tadi. Ini dikarenakan bahawa Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan nikmat ke atas sebahagian hamba-Nya dengan satu nikmat, maka tidak syak lagi bahawasanya dia, yakni Allah, mengkehendaki yang demikian itu dan dia memilih baginya, kerana tidak yang memaksanya. Ini penting kita ngaji sifat 20 tu. Allah Ta'ala ni sifat dia apa dia? Iradah. Tu Allah yang berkehendak, tak ada siapa yang boleh paksa Allah. Bila Allah dah beri pada satu hamba tu, tak ada siapa boleh tolak, tak ada siapa boleh halang. Tu. Maka jika seorang hamba mengkehendaki suatu yang bersalahan barang yang Tuhannya mengkehendaki, maka sesungguhnya jahat adab kepada Tuhannya dan dia akan mendapat kebinasaan. Nauzubillah min zalik. Jadi apa makna hasad? Bagi yang mencatat, pada catatan di atas sekali, adapun hasad, hasad itu adalah bercita-cita agar nikmat yang ada pada seseorang yang dihasadnya itu hilang. Itu makna hasad. Dia nak nikmat yang ada pada orang tu, yang dihasad tu, yang dia dengki tu, hilang. Sama ada nikmat tersebut nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Jadi dia tak nak, dia nak bagi hilang, bagi luput. Jadi ulama tasawuf, ulama kita beritahu, ketahuilah bahawasanya hasad itu dicela lagi berdosa. Hasad itu dicela lagi berdosa. Di situ. Apa kata para ulama? Cukuplah, bagi yang mencatat, cukuplah peringatan Allah Ta'ala di dalam surah Al-Falaq pada ayat kelima yang jelas. Apa dia? Wa min syarri hasidin idza hasad. Betul tak? Di dalam surah Al-Falaq, ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kejahatan, dan daripada kejahatan ataupun bahaya orang yang hasad apabila dia berhasad. Surah yang mana kita selalu baca asbabun nuzul, kenapa dia diturunkan, bagaimana antaranya ayat muazzitat, dua ayat yang menjadi perlindung ini, Al-Falaq dan An-Nas, kerana bagaimana musuh-musuh Allah, khususnya Yahudi, yang nak buat jahat, nak buat onar kepada baginda Nabi SAW. Dia buat sihir. Wa min syarri nafasati fil uqad. Dia buat sihir dengan apa? Disimpulkan tali tu, disimpulkan dengan adanya rambut Nabi SAW diikat dan sebagainya. Dia nak buat sihir.
Punca dia apa? Punca dia hasad. Sebab tu Yahudi ni pun, ya, Yahudi ni yang duk jadi dibenci dengan kita orang Islam ni adalah kerana pun hasad. Mereka menyangka Nabi yang terakhir yang diutuskan adalah daripada kalangan mereka. Ternyata tidak. Bahkan memang telah disebutkan pun di dalam kitab mereka, di dalam Taurat maupun Injil, memang disebut terang. Apa dia? Kalau dalam Taurat disebut memang Nabi akhir zaman daripada keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Jelas. Tapi mereka memadamkan fakta. Di dalam Injil pun jelas tersebut nama daripada Nabi yang akhir adalah ismuhu Ahmad, yakni nama bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad nama yang masyhur di bumi, nama Ahmad adalah nama yang masyhur di langit, kata para alim ulama. Jadi orang yang hasad ini dia ni apa? Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Nabi bagi tahu hasad itu memakan, hasad itu membinasakan kebajikan. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api yang membakar, api yang memakan kayu. Itulah cerita hasad. Baik. Jadi hasad ini hasad ni dia ada dua hakikat. Pertama yang haram, yang kedua yang dibolehkan. Yang haram pure hasad lah, betul-betul hasad. Dia tak senang, dia tak suka nikmat yang dikecapi oleh orang lain, harapkan pula nikmat tu hilang daripada orang tersebut. Hak ni dilarang oleh agama. Boleh tengok di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 120. In tamsaskum hasanatun ta'suhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Surah Ali Imran 120. Apabila kamu mendapat kebaikan, nescaya mereka akan merasa kurang senang. Ini dalam Quran sebut. Tetapi apabila kamu mendapat kejelekan, keburukan, maka mereka akan riang gembira terhadapnya. Dia suka pula. Jadi disebut dalam surah Ali Imran ayat 120. Orang macam ni, begitulah sifat dia. Jadi hak ni diharamkan daripada segenap segi. Tak boleh hal perihal dunia kah, mentelah lagi hal perihal akhirat. Kecuali macam mana yang diperbolehkan. Jadi orang yang mana dia dapat nikmat tapi dia guna pula untuk maksiat, digunakan untuk derhaka kepada perintah-perintah agama. Dia ada kekayaan, dia ada kemegahan, dia ada pangkat, dia ada duit dan sebagainya, digunakan alat sarana untuk kemaksiatan dan buat kerosakan di muka bumi. Hak tu kita boleh tak suka, tak ada masalah. Yang tu boleh. Maka dalam hal itu tidak ada masalah. Sebab apa? Kita rasa suka kalau nikmat tu hilang bagi orang tersebut yang buat dosa, buat maksiat, tambah kaya, bertambah hebat, bertambah pangkat tinggi. Maka kita nak benda tu hilang pada dia agar apa? Agar kerosakan, kemaksiatan yang dibuat kerana tersebut dihentikan. Bukan kerana nikmat yang curah-curah pada dia tu, tidak. Tetapi kerana apa? Lagi kaya, lagi pangkat, lagi maksiat, lagi jahat. Jadi kita nak itu hilang kerana apa dia? Agar dia berhenti buat dosa tu bang. Bukan kerana nikmat tu dapat, tak. Agar dia berhenti. Baik, itu maksud dia. Selain daripada itu tak boleh. Adapun kalau kita tak mengharapkan nikmat itu hilang pada orang lain, tapi kita harap dapat yang sama. Aku haraplah yang dia dapat tu saya pun nak dapat juga. Wahai Allah, yang dapat kat pakcik ni
kita pun nak dapat juga, nak dapat yang abang ni. Kita tengok alhamdulillah dia boleh beli rumah sendiri, dia ada kereta, dia ada pekerjaan yang baik, perniagaan yang baik. Saya nak juga ya Allah. Dalam masa yang sama dia tak nak nikmat tu hilang daripada orang tu, nak sama, dia nak copy lah, dia nak sama. Yang ni dinamakan sebagai ghibtah. Yang ghibtah ni dibenarkan oleh syarak. Ya, dia nak nikmat yang sama. Yang tak diberi hasad, pure hasad, tu tak boleh. Okay. Berapa minit ke Azan? 6 saat. Tu. Jadi insya-Allah ya, hasad ini dia ada lagi 3 serangkai dia, iaitu penyakit yang dinamakan hikik dan juga khianat. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bulan depan, bulan Syaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah